Kenapa dia vektor? Sebab ada arah. Ada arah. Dan Okey, sebab ada arah. Lepas tu dia ada bagi magnitude. Berapa magnitude dia? 80. Okey, jadi yang ni ialah kuantiti vektor. Sebab apa? Sebab kuantiti. Alah, hilang. apa masalah dia? Macam ni lah, Hidayah jangan join 2 account, buat satu je. Mungkin awak sekarang guna internet apa? Unify. Unify. Mungkin tak kuat kot bila tarik 2 line. Kalau awak terus guna tab je, bercakap dekat tab je. Tak perlu on handphone. Dia tak boleh nak letak earphone. Saya takut suara bergema. Saya try. Kalau just guna satu, sama je. Kejap ujian untuk awak hari ni. Nak dapat ilmu kan tak senang. Bersabar, jangan tidur pula. So ni bab terakhir awak, jadi minggu pula. 2 minggu lah lebih kurang. Selepas tu kita boleh kita dah boleh buat gerak gempur lah soalan berbentuk peperiksaan. So mungkin masa awak second vaksin tu kita akan bagi modul. Jadi lepas ni bila periksa tak adalah blur sangat, tak faham apa tu bentuk soalan. Okay, jadi untunglah awak dah habis cepat. Matematik pun dah habis kan, tinggal satu bab lagi tu tak? Hari tu hari ujung minggu ni, ujung minggu pula, Rabu ni Cikgu Kamaria akan habiskan yang kebarangkalian tu. Kemudian nanti minggu depan Cikgu Salwa habiskan yang keuangan tu. Tu sekejap je lah. Lepas tu dah boleh start gerak gempur juga. So lebih kurang samalah nanti. Boleh ke Hidayah? Kejap saya cuba. Boleh dengar tak suara saya? Dengar. Tak bergema Tak. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okay, harap-harap dah tak terputus lah Okay, so kita sambung. Jadi vektor syarat dia Allahuakbar. Terkeluar lagi ke cikgu awak? Saya lain dia problem. Kak macam mana kelas saya ni Kak? Awak punya line awak macam sikit Tadi ada budak screenshot awak punya line tu macam tinggal berapa bar je ke? Memang tak clear Tak, penuh je. Hari tu dengan NMAT Form 5 okey je Kak. Saya pakai 2 account. Dua account okey yang hari ni Hari ni Hidayah nak ajar apa untuk pengenalan vektor Slide tu kalau tu dia nak sambung lah. Kejap. Saya try sekali lagi. Saya tak give up. Tak apa, try. Kesian. Tengok line awak ke atas tu macam pusing-pusing tu. Tu apa tu yang pusing-pusing tu kat tab awak tu? Sebelah benda merah tu apa Hidayah? Internet
Itulah tadi budak tu screenshot kat situ. Fatihah saya pun akak tak nampak sangat. Tu maksudnya internet cikgu. Apa tu? Line cikgu, line. Oh, maknanya line cikgu tu loading gitu Ha. Tapi yang wifi dia nampak full. Wifi dia full. Maksudnya? Maksudnya yang internet dia lag. Maksudnya tak tahulah ada problem kot. Daya. Kenapa dia berpusing-pusing tu? Tak sure lah kak. Ni tak terputus pula. Itulah. So macam mana kak? Sambung je ke? Tak apa. Terus. Dululah tengok. Tapi kenapa ni kecil? Dia punya paparan. Okey. Ya Kak Syikir. Boleh. Terus saja dulu. Okay. So untuk vektor tadi kita perlu ada magnitude. Dan lagi satu mesti ada arah. Okey, kalau kuantiti skala dia hanya ada magnitude saja. Okey, yang ni semua jelas Jelas. Okey. So tadi kita cakap dekat vektor mesti melibatkan arah. Jadi kamu kena please take note lah. Kena ingat arah kompas yang kamu dah belajar sebelum ni. Ingat tak? Sebab kadang-kadang ada soalan yang minta kita untuk lukis vektor ikut arah barat daya, barat laut, timur laut. Okay. Jadi kita refresh balik lah. Kat sini utara, sini timur, barat, selatan. Okay, kat atas ni antara utara dengan timur apa? Timur laut. Okay, timur laut. Ni timur barat. Ni barat daya. Kat sini tenggara. Okay. So please take note Okay. So seterusnya kita tengok, kita banding beza dan juga mengenal pasti vektor dan juga skala. Okay, ni dia bagi contoh lah vektor dan juga skala. Okay, first kita tengok vektor. Okay, 50 N daya yang dikenakan ke atas sebuah kotak. Okay, yang ni adalah magnitude dan daya yang dikenakan ke atas kotak. Okay, yang tu adalah arah. Okay, sama juga contoh yang kedua, hal laju sebuah kereta ialah 90 km per jam ke arah timur. Okay, jadi itu adalah vektor lah sebab dia ada magnitude, dia ada arah. Okay, kita tengok contoh skala pula. Okay, contoh skala dia hanya bagi magnitude. Tinggi Auni, magnitude dia ialah 1.48 meter. Okay, untuk luas pula dia bagi magnitude 120 cm persegi. Okay. Okay. Seterusnya kita tengok jarak dan sesaran. Okay, dia bagi jarak ni adalah kuantiti skala sebab jarak kita hanya mengambil jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh objek dalam suatu gerakan. Jadi kita kira magnitude sajalah. Sebab itulah jarak hanyalah kuantiti skala. Manakala kuantiti vektor ni sesaran adalah kuantiti vektor sebab dia nak kira sesaran ni adalah garis lurus paling pendek. Yang mana mula ni adalah titik awal. Okay, yang ni adalah titik akhir, titik terminal. Okay, jadi macam mana nak cari garis lurus paling pendek ni? Dengan menggunakan hypotenuse, iaitu 30 tambah 40 square. So kita akan dapat 50. Okay, boleh Boleh. Okay, so seterusnya kita tengok laju dan hal laju. Okay, kita tengok contoh. Haziq bergerak dari A ke B dengan laju dan hal laju yang sama.
Maksudnya laju 90 km per jam, laju pun sama 90 km per jam. Okey, tapi bila dia patah balik dari B ke A, okey, laju masih sama 90 km per jam. Tapi laju ni sudah berubah sebab arahnya sudah berubah, arah bertentangan. Jadi laju ialah 90 km per jam. Okey. Ini kita sekali lalu je lah sebab kita nak banding beza antara kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Yang kamu kena tahu, bila kuantiti vektor mesti ada magnitude, mesti ada arah. Kalau kuantiti skala hanya ada magnitude saja. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. Mikael berjalan kaki dari rumah ke kedai runcit sejauh 1 kilometer. Okey, ada apa kat sini? Arah ke magnitude? Magnitude. Okay, ada magnitude saja. Jadi ini adalah kuantiti skala. Okey, B, sebuah kereta dipandu dengan kelajuan 90 km sejam ke arah selatan. Okey, magnitude ada tak? Ada. Okey, arah ada tak? Ada. Jadi matematik ni adalah kuantiti Vektor. vektor. Okey, suhu badan Alicia mencecah 38 darjah Celsius. Okey, yang ni dia bagi magnitude saja. Jadi ia adalah kuantiti Skalar. skalar. Okey, boleh bezakan antara kuantiti vektor dengan kuantiti skala? Boleh. Okey, contoh, kalau saya bagi contoh, Ahmad berjalan kaki ke timur lah, menuju ke sekolah. Menuju ke timur. Okey, yang ni kita boleh cakap kuantiti skala ke kuantiti vektor? Vektor. Kenapa kamu cakap kuantiti vektor? Sebab ada arah. Tapi dia ada bagi tahu magnitude tak? Ada magnitude. Ada. Tak ada. Dia tak bagi magnitude. Cikgu hanya cakap tadi Ahmad bergerak ke timur menuju ke sekolah. Dia tak ada magnitude. Dia tak bagi tahu jarak ke jauh perjalanan ke. Betul kan? Jadi ni bukan vektor dan juga skala. Maksudnya dia tidak melibatkan kuantiti vektor dan juga kuantiti skala lah. Okey. So kita tengok latih diri 8.1. Okay, cikgu tak boleh tengok nama awak lah kalau pakai satu skrin je. Okay, jadi tak boleh nak panggil nama. Okay, 1A, cecair X mempunyai ketumpatan 1.2 G cm negatif 3. Okay, ni apa? Skala ke vektor? Skala. Yang ni adalah skala. Sebab dia ada magnitude saja. Okay, B. Vektor ke skala? Vektor sebab ada magnitude dan juga ada arah. Okay. C, isi padu bagi sebotol air mineral ialah 1.5 liter. Vektor ke skala? Skala. Okay, skala. Okay, D, tempoh percutian 3 hari 2 malam. Vektor skala? Skala juga. Okay, E, dia bagi impuls secara mendatar. Dia bagi arah juga. Jadi ni adalah kuantiti vektor lah sebab ada magnitude dan juga arah. Okay, so seterusnya kita tengok cara untuk mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan juga macam mana tata tanda vektor. Okay. Inilah cara untuk melukis
garis vektor. Okay, caranya ialah kita buat satu garisan dan ni ada anak panah. Okay, anak panah ini adalah untuk mewakili arah dan panjang garis adalah mewakili magnitude. Contoh kalau panjang garis tu dia label 5 cm. Jadi magnitude dia 5 cm lah. Okey. Contoh kalau soalan minta kita untuk lukis garis vektor. Okey, kita lukis ada anak panah kan? Okey. Biasa kamu suka lukis kepala macam ni, betul tak? Okey. Okey, nanti kamu please jangan lukis macam ni sebab pemeriksa kadang-kadang dia tak boleh nak tahu ke mana arah sebenarnya. Jadi salah kamu kena lukis. Okey, cara yang lebih baik kamu lukis anak panah macam ni lah. Supaya lebih jelas kita nampak arahnya ke mana. Okey, so macam mana untuk melabel ataupun tata tanda untuk vektor dan juga magnitude. Okey, kita ada 4 cara. Okey, A, misai ni kita panggil tilde. A, bold. AB, anak panah. Maksudnya vektor tu dari A ke B. Okey. Biasa dalam soalan dia selalu guna ni lah. Yang ni dengan yang ni. Okey, kalau magnitude pula. Magnitude beza dia sama je dengan vektor, cuma bezanya hanya ada modulus. Modulus maksudnya setiap nilai yang kita bagi tu mestilah dalam positif sebab kita nak cari jarak kan. Jarak tak ada jarak negatif, mestilah dalam positif. So bila ada nilai negatif kita terus positif lah bila ada modulus. Okay, so kita tengok seterusnya vektor sifar. Okay, vektor sifar ni apa? Vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tidak dapat ditentukan. Okay, contoh dia bagi sebuah kereta lumba bergerak dari litar yang berbentuk bulatan. So dia bergerak, contoh mula daripada A dan berakhir juga ke titik A. Jadi kita tak boleh nak cari sesaran, betul tak? Sebab titik awal dan titik terminal adalah titik yang sama. Sebab itulah kita panggil yang ni adalah vektor sifar. Okey, so seterusnya dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan juga arah yang sama. Okey, Rakesh dan Fauzi sedang mengayuh basikal dengan laju yang sama dan ke arah yang sama. Okey, maksudnya vektor untuk hal laju Rakesh AB sama je dengan hal laju Fauzi sebab dia guna hal laju yang sama dan juga arah yang sama. Okey, kalau dia berlainan arah, okey, kalau dia berlainan arah, yang ni AB. So bila berlainan arah kita akan letak sign negatif anak panah. Ataupun kamu boleh tulis dari B ke A. Sama saja. Boleh Boleh. Okey. Inilah macam cikgu cakap tadi. Satu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tapi arah yang bertentangan.
A, B. Ini adalah dari A ke B. Okey, kereta api yang lagi satu dia melawan arah. Dia dari B ke A ataupun negatif AB. Itulah tata cara untuk menulis vektor positif dengan vektor negatif. Okey, so kita tengok contoh kedua. Okey ni, sebab itulah tadi cikgu cakap kita kena tahu arah kompas. Timur, barat daya, selatan, sebab biasa soalan dia akan minta kita lukis dan juga labeling. Okey, so untuk soalan A, dia nak kita labelkan dan lukis SR mewakili sesaran 12 km ke timur. So mesti ada label SR. Okey, so dia lukis kat sini. Kita buat kat sini Nampak tak yang petak-petak ni kat skrin kamu? Nampak tak? Nampak. Okey. Dia andaikan satu petak ni adalah 1 cm. So sekarang dia nak kita lukis 12 km. So kita tulis terus 1 cm ni mewakili 6 km. Jadi kita hanya garis 2 cm je lah untuk 12 km. Label SR. Okey, so bila dia melibatkan arah kompas, jadi kamu kena tulislah label. Sorry, panjang sangat. Okey, boleh faham tak macam mana nak lukis dan label? Boleh. Okey, senang je kan? Okey, untuk contoh 3, rajah di sebelah menunjukkan vektor AB. Okey, vektor AB maksudnya dia bergerak dari A ke B yang mewakili sesaran suatu zarah dari titik A ke B. Okey, so kita nak cari sesaran. Macam cikgu cakap tadi, kita kena cari hypotenuse, betul tak? So untuk cari hypotenuse, kita buat satu segitiga lah. So kita kira berapa panjang sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini 5. Sini pun 5. So untuk cari hypotenuse, 5 square tambah 5 square punca kuasa. So kita akan dapat ni lah. Okey. Lepas tu dia nak kita cari arah pergerakan zarah tu. Okey, jadi tadi cikgu cakap label apa tu? Kita punya arah kompas kan? Arah selatan. Okey, kamu tengok setiap ni adalah 45 darjah. Okey, jadi satu ni adalah 90, betul tak? Betul. Okey, jadi kamu tengok kat sini. Okey, kat sini pun 45 darjah. Okey, bila arah ni dia betul-betul terbelah separuh daripada 90 darjah, jadi kita boleh label lah timur laut, ke arah timur laut. Okey, bila tak, kadang-kadang kita kena tulis, dia akan minta kita cari berapa arah. Okey, kalau kita tak tulis ke timur laut pun, kita boleh tulis ke arah 45 darjah. Okey. Okey, so seterusnya
Kita tengok contoh 4. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD. Okey, maksudnya dia punya sisi tu selari lah. Titik P, Q, R dan S masing-masing ialah titik tengah bagi AB, BC, CD dan DA. So dibagi AS sama dengan A, AP sama dengan B, AJ dan sama dengan C. Okay, so kita label kat sini SD. Okay, SD. Okay, sini nilai berapa? Siapa boleh bagi tahu? Kelas, SD berapa? A. Okay, sebab dia kata selari, maksudnya kat sini sama dengan sini, bahagian sini sama dengan sini. Okay, BQ berapa? A juga. A. Ni? A. Okay, so yang ni kita label semua Kat sini B, kat atas ni okay, kat atas ni pun B. Okay, ada lagi tak B? SJ dengan GQ. SJ dengan JQ. Cikgu ada tertinggal A kan? A kat sini. PJ dengan PR. Okay. So kita tengok, nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A. So, dia nak SD. Jadi SD kita dah tahu dah A. Cik, kalau soalan nak DS, Negatif A. negatif A. Okay, bagus. Okay, B. Soalan B, CJ. Mana CJ? Cikgu tak label lagi. Kat sini C. Okay. So CJ. Berapa kita dapat? Negatif A. Okay, kenapa negatif C? Kenapa bukan C? Sebab dia lawan arah. Lawan Okay, arah. sebab dia lawan arah. Okay, C RJ pun sama. Negatif A sebab ianya melawan arah. Okay, RJ. Okay, kalau JR positif C. So kalau RJ negatif C. Okay, last JQ. JQ adalah B. Kalau ditanya QJ, Negatif B. negatif B. Okay, boleh bezakan macam mana nak cari negatif, macam mana nak cari positif? Boleh. Okay. So, untuk yang soalan latih diri 8.2 kita tengok sikit. XY mewakili daya 5N ke kanan. So macam mana nak lukis? So, kita buat satu garisan ke kanan, arah kanan. X, Y. Okay, andaikan cikgu lukis ni panjangnya 5 cm. Jadi kita tulislah 1 cm sama dengan mewakili 1 N. Jadi ni adalah 5 N. Label dengan rupa XY. So tu sajalah cara untuk label dan lukis vektor. Okay, so kita tengok soalan 2. Soalan 2 dia nak kita cari magnitude dan juga arah. Okay, so kalau nak cari magnitude, macam mana nak buat simbol magnitude untuk F? Simbol magnitude untuk F. Modulus F. Modulus F.
Okay, kalau untuk cari magnitude mesti ada modulus. So berapa? Macam mana nak cari? Hypotenuse. Hypotenuse. So kita cari sisi. Kat sini 2. Ni 4. Jadi okay, cuba cari. Berapa kamu dapat? Ada yang dapat tak? Kamu akan dapat modulus ataupun dalam perpuluhan berapa? 4? 47. Okay. So kita nak cari arah. Arah vektor F. So nak cari arah. Timur laut. Tak boleh cakap timur laut sebab dia bukan 45 darjah. Nampak tak? Nampak. Jadi kita kena cari kat sini. Okay, kita kena cari theta dekat sini. So macam mana nak cari? Kita dah ada kat sini opposite. Kat sini dah ada adjacent. Jadi kita nak guna apa nak cari theta? Tangent. Okay. So tangent theta sama dengan 2/4. So berapa theta? 1/2. Theta tan 1/2 kamu akan dapat 26. Okey. Jadi arah vektor F ialah 26.57. Okey. So kita tengok soalan 3. Dua buah kereta A, B bergerak dari bandar O. Kereta A bergerak ke utara. Okey, dia bergerak ke utara, dia utara atas OA. Dan bergerak ke timur. Okey, diberi OA sama dengan 90, OB 75. Jadi macam mana kita nak cari jarak antara dua buah kereta? Samalah macam tadi kita cari hypotenuse. Okey, cuba kamu cari hypotenuse. Berapa kamu dapat? Ada yang dapat tak? 117. Poin 15. Kilometer. Semua boleh Macam mana nak cari jarak? Yang penting kamu kena tahulah macam mana arah dia. Okay, jadi kalau kamu tak ingat arah utara, selatan apa semua tu, tak bolehlah kita nak gambarkan. Okay, kita tengok soalan 4. Cari pasangan vektor yang sama. Okay, jadi tadi kita tahu vektor adalah magnitude dan juga arah kan. Jadi kita nak tahu vektor dan juga nak tahu vektor yang sama, mestilah magnitude dia sama. Arah pun mestilah sama. Okay, so kita tengok pasangan untuk A. Yang mana yang sama? D. D. Okay, kalau C? F. Sama dengan F. Okay, B? E. Sama dengan E. Okay.
lagi MN. CD. Okey. EF sama dengan L. L. Okey. So lagi satu inilah GF sama dengan AB. Kenapa tak? Tak nak ada dakwat pula. Macam tu. Okey. So soalan nombor 5. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah heksagon sekata ABCDEF. Nyatakan vektor yang sama dengan AB, BC dan CD. Okey. Kita nak tentukan vektor yang sama, samalah macam tadi. Mestilah magnitude yang sama dan juga arah yang sama. Okey, so kita tengok AB. Sama dengan yang mana? ED. ED. Senang je kan? Okey, BC. FE. Okey, CD. AF. Okey. Tu kalau vektor yang sama. Kalau dia nak suruh kita cari vektor yang negatif, macam mana pula? AF yang mana? Kalau AF. ED. DE. DE. ED. Dia beza dia punya apa tu magnitude lain. Okay, so kita tengok pasangan dia. Okay, AF sama dengan DC. Betul, DC. Sebab dia melawan arah. Tapi magnitude dia masih sama. Kalau kamu cakap DE, dia magnitude dia berbeza. Okay. Okay, so FE pasangan dia mana? So FE sama dengan FE CB. ED BE. Yang ni adalah untuk pasangan negatif lah. Vektor yang negatif. Okay, boleh faham Boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. So seterusnya kita masuk kepada pendaraban skala. Okay, yang ni contohlah cikgu buat. Kenapa dia tak nak Okay, yang ni AB. Lepas tu dia bagi CD. Okay, katakan AB dan CD ni adalah selari. Maksudnya arah yang samalah. Okay, jadi kita nak cari skala dia, kita kenalah buat perbandingan. Ataupun kita kena cari pemala. Okay, maksudnya contohlah. Kalau kat sini 4, kat sini 8. Okay, so K dia berapa? Pemala dia berapa? 2. 8. So kita akan dapat okay, 1/2. Sebab kita nak tahu AB ni berapa dalam CD. Maksudnya AB sama dengan 1/2 CD. Boleh? Kalau okay, kalau soalan nak
dalam CD, kita darab je lah. CD sama dengan 2 kali AB. Okey. K ni, nilai K, dia ada negatif, dia ada positif. Okey, bila dia positif maksudnya dia punya arah samalah. Okey, bila K negatif, arahnya bertentangan. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, so kita tengok soalan. Contoh 5. Nyatakan setiap vektor pada rajah di sebelah dalam sebutan C. Okey, jadi kita nak tengok, dia nak kita beri sebutan RS dalam C. Berapa C? Jadi kita tengoklah, kita kira satu kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, RS 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi ni satu C. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi arah dia sama, jadi dia nilai adalah positif lah. 2 C. Okey, PQ pula. PQ kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. 1 C. So kita ada 3 C. So betul lah, PQ sama dengan 3 C. Okay, so untuk LM, kita tengok anak panah dia. Anak panah dia berlawanan dengan yang asalan C. Jadi automatik K dia adalah dalam negatif. So kita tengok berapa kali C. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2. Okay, so kita akan dapat 2 C lah kat sini. Okay. So untuk latih diri 8.3. Okay, selain kamu kalau tak nak kira macam tu, confused kan nak kira satu-satu. Tapi yang ni pun kena kira juga. Okay, kita tengok 1, 2, 3, 4. Kita tengok kat sini 4, kat sini 2. Okay, selain kamu nak buat cara pemala yang cikgu buat tadi, PQ, contoh PQ sama dengan K A. So PQ kita ada 2, K sama dengan, kita nak cari K berapa? A 4. So K sama dengan 1/2. Jadi PQ kita dapat 1/2 A. Betul tak? Betul. Betul. Selain guna cara ni, cara ni macam panjang sikit kan. Kita boleh buat juga dengan menggunakan kaedah nisbah. PQ A. Kat sini PQ apa tadi? 2, 4. So sama je lah, kita akan dapat 1/2. So kita nak dalam PQ pindah ke sana, so kita akan dapat 1/2 A. So depends lah kamu nak guna cara yang mana. Yang mana yang lagi senang. Okay, so kita tengok untuk X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So X berapa? Berapa A? Kita nak cari X. -3/2. So X sama dengan
Kita bagi dengan A tadi. X 6, 4. Tapi arahnya bertentangan. Jadi kita kena letak negatif. So X kita akan dapat negatif 3/2 A. Boleh? Boleh. Okey, untuk Y berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Congat je. Negatif 7/4. 7/4. Betul tak? Boleh? Semua boleh tak? Macam mana nak cari 7/4? Semua boleh Macam mana nak kira? Boleh. Okay. Boleh. RS. Berapa RS? Dalam sebutan A? 5/4. Positif ke negatif? Positif. Positif sebab arahnya sama. Okey. So, ni samalah juga macam tadi. Okey. Okey. Bila soalan nak kita cari vektor yang selari. Okey, vektor yang selari, keyword dia selari. So, bila selari kamu kena cari pemalang macam tadilah. So, kita tengok PQ sama dengan A, QR B, RS negatif 2A. Kita cari nilai yang sama. So, kalau kita nak tentukan vektor tu selari ke tak, kita kena cari pemalang. Okey. Yang ni kita cari yang ni dengan yang ni. So, PQ sama dengan KRS. So, PQ sama dengan A, K, negatif 2A. So, okay, kamu akan dapat per 2. So, kita boleh buat negatif 1/2 RS. Ataupun kita boleh tukar RS sama dengan negatif 2 PQ. Okay, bergantung kepada soalan lah. Okay, bila kalau soalan nak kita nyatakan PQ dalam sebutan RS, ni cara dia. Bila soalan nak RS dalam sebutan PQ, okay, ni cara dia, okay. So, kita tengok soalan seterusnya. Okay, sama juga macam bila soalan nyatakan PQR tu adalah segaris, sama je kita kena cari pemalanya juga. Okay, so kita tengok PQ sama dengan U dan QR sama dengan 5U. Tunjukkan bahawa PQ dan R adalah segaris. So, kita buat satu garisan. P Q PQ So PQ dia cakap U, QR adalah 5U. Okay. Selain kamu boleh cari pemalang, kamu boleh guna cara nisbah tadilah. PQ sama dengan QR. PQ adalah U,
bahagi QR 5U. So kita akan dapat 1/5. Jadi PQ QR sama 1/5. So kita boleh buat PQ 5PQ sama dengan QR. Okay, jadi kita dah buktikan lah. Maksudnya PQ dan QR ni adalah selari. Yang mana Q adalah titik sepunya. Jadi PQ dan R ni adalah segaris. Okey. Okey, bila soalan tadi, bila dia nak kita buktikan yang tu selari, vektor selari ataupun segaris, kita kena cari pemalar. Okey. Okey, kita tengok contoh 8 pula. Contoh 8 dia kata vektor bukan sifar dan A dan B adalah tidak selari. Okey, bila dia cakap tidak selari, yang ni lagi senang sebab kita hanya perlu samakan dengan kosong saja. Okey, kita tengok hash tolak 1A sama dengan K tambah 5B. Jadi hash tolak 1A sama dengan K tambah 5. Jadi kita nak cari nilai hash, kita je samakan dengan kosong. Tolak 1 kosong. Hash sama dengan 1. Jadi K berapa nilai K? Negatif 5. Negatif 5. 5. Okey. Okey, tu je lah. Kalau bila dia kata tidak selari, kamu kena samakan dengan kosong. Okey. So kita tengok sikit latih diri 8.4. Diberi AB sama dengan 5A dan PQ sama dengan 20A. Okey, ungkapkan AB dalam sebutan PQ. Okey, dia nak AB kat depan. Dalam sebutan PQ jika AB selari. Okey, so tadi selari, apa kita kena buat kalau dia cakap selari, vektor yang selari? Kelas, kalau vektor selari apa yang kita kena cari? Cari pemalar. Cari Malar. Okay, so kita cari pemalar untuk AB sama dengan K. Kita tak, okay lah. PQ. So AB berapa nilai AB? 5A. 5A. A. K. PQ berapa? 20A. So K berapa kita dapat? 1/4. 1/4. Okay. So kita just masukkan je lah. AB sama dengan 1/4 PQ. Okay, sebab tadi soalan dia nak kita ungkapkan AB dalam sebutan PQ. Maksudnya AB kat depan lah. Okay, kalau dia kata dia nak PQ dalam sebutan AB. So, awak kena letak PQ kat depan. 4 AB. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, jadi inilah jawapan untuk
Nombor 1 tadi. Okey, soalan 2. Tunjukkan bahawa titik L, M dan N adalah segaris. Okey. Sama macam tadi juga, bila dia kata segaris, kita kena buat apa? Cari apa kelas? Pemalar. L, M, N. So dia diberi LM sama dengan 6X. Dan MN ialah 18X. Okay. So cuba kamu cari, berapa kamu dapat formula dia? Siapa dah dapat boleh bagi tahu? Ada yang dah dapat? Kelas berapa kamu dapat nilai K? Hello? 3. 3? Satu ke tiga cikgu. Kamu akan dapat 6 bagi 6X bagi 18X. So kamu akan dapat 1/3 lah. So 1/3 tadi saya cakap. okay. So kita boleh buat kesimpulan LM tadi sama dengan 1/3 apa? MN. Betul tak? Jadi kita boleh buat kesimpulan yang LM dan MN segaris. Yang mana M adalah titik sepunya. Okey. Boleh faham macam mana nak cari pemalar dia? Boleh. Okey. So kita tengok lagi satu soalan, soalan nombor 3. Okey, dia kata vektor bukan sifar. U dan V adalah tidak selari. Okey, bila dia kata tidak selari, senang je lah. Kita samakan dengan Kosong. Kosong. So cepat cari berapa nilai M, berapa nilai N. M berapa kelas M? Negatif 3/4. Okey, M kita dapat negatif 3/4. N sama dengan 7. Kalau yang ni simple je lah. Okay, yang B kita tengok. Yang B ni complicated sikit tapi senang je sebab kita buat linear equation je. MN tolak 1 U tolak M tolak 2N tolak 10. Betul tak soalan Cikgu Salim? Betul. Okay. So bila soalan macam ni, dia kata tak selari kan. Jadi kita tahu kita kena samakan dengan kosong. So kamu pindah yang ni. Kenapa tak? Okay, yang ni kamu pindah ke sana. Sama dengan M tolak 2N. Okay, kita samakanlah vektor U dengan vektor V.
M tambah N tolak 1 sama dengan 0. Tak apa, kita terus buat. Ni equation pertama. Kau boleh tahu kan macam mana boleh 1 tu? Sebab kita dah pindahkan. Cikgu pindahkan terus Ni sama dengan berapa? 10. Okey. So kita selesaikanlah cari M, cari N. Kita tolak. Tolak kita akan dapat N tolak negatif 2N. So kita akan dapat 3N. Sama dengan negatif 9. Betul tak? N kita dapat negatif 3. So negatif 3 ni kita masukkan ke dalam equation yang pertama. M tambah N sama dengan 1. Kalau dapat soalan ni dalam exam memang pejam mata pun boleh jawab kan. So M sama dengan 4. 4. Okey. Sekarang dah pukul 3.30 dah. Sempat tak kita masuk penambahan dan penolakan sikit? So cikgu ada sediakan kuizi sebenarnya, tapi sebab technical problem tadi kita cuba Okay, so kita masuk penambahan dan penolakan vektor selari. Okay, so bila penambahan kita tengoklah 5A tambah 9A kita dapat 5A tambah 4A tambah 5A kita dapat 9A. Kita tambah je lah. Okay, yang ni pun sama. 7B tolak 4B dapat 3B. Okay. Yang ni hukum segitiga. Yang ni please take note. Okay, kalau kamu kena faham yang ni. Kalau kamu tak faham, tak boleh nak jawab lah soalan yang seterusnya. Okay. Bila dia nak kita cari, okay ni ada satu segitiga kan. Okay. Soalan biasanya dia akan suruh kita cari AC. So macam mana nak cari AC? Tambah je lah kan AB. Tapi kamu perlu tahu bila kita buat vektor AC maksudnya ia mestilah bermula dengan A dan berakhir dengan C. Macam mana tu? Okay. Kita nak cari AC. Okay, jadi dia mestilah bermula dengan A, AB dan berakhir dengan C, iaitu BC. Jadi kamu kena tulis, cara penulisan dia ialah AB tambah BC. Macam tu. Bermula dengan A dan berakhir dengan C. Okay. Yang ni pun kat tengah ni mesti samalah. Okay. Boleh faham setakat ni? Jadi kita masukkan je lah. Kat sini A berapa? A sakit jantung saya ingat kata keluar dah. Okay. So AB ialah A, BC, B. Boleh? Okay. Kalau cikgu cakap anak panah BC ni ke sini. So berapa nilai AC kita? A tolak B. A tolak B. Boleh Kenapa tolak? Sebab dia dah bertukar arah. Okay. So kita tengok yang ni. Ini pun samalah. Hukum segi empat selari. Okay. Sama juga tadi. Kita nak cari AC. Sama dengan AB tambah BC. Okay, tapi macam mana kita nak letak BC? Sebab BC
kita tak tahu, dia tak bagi tahu BC kat sini berapa. Okey, tapi kita tahu yang ni adalah segi empat selari. Yang mana bila AD sama dengan B, jadi kat sini pun B. So, kita boleh tulis kat sini AB tambah AD. Okey. Tak apalah, tadi cikgu dah cakap bila bermula A mesti habis dengan C kan. Okey, tapi sebab dia dah tak bagi BC, so kita boleh guna AD. Sekiranya BC dan juga AD ni adalah selari. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kita tengok pula hukum polygon. Okey, yang ni dia nak kita cari AE. So AE mestilah bermula dengan A dan berakhir dengan E. So AB tambah BC tambah CD tambah DE. Okey. Okey, kalau soalan dia nak kita cari EA, macam mana? Plus, kalau kita nak cari EA, okey, mestilah bermula dengan ED. E tambah BC tambah CB tambah BA. Tapi kita kena take note lah, ED ni ialah negatif D, DC negatif C, CB negatif B. BA negatif A. Okey, boleh faham cakap ni? Pening tak? Boleh lagi. Boleh lagi. Okey. So kita tengok contoh PQ. So dia nak kita cari PQ. Mestilah PS SQ. Okay, so kalau SQ dia tak bagi, kita boleh guna PQ kan. PS, SR, RQ. Tengoklah. Tapi sebab dalam soalan dia nak kita buat dalam sebutan PS dan SQ. So PQ sama dengan PS tambah SQ. Okay, soalan 2, PR dalam sebutan PQ dan PS. PR sama dengan PQ, PR, PR sama dengan PS tambah SR kan kalau kita guna arah ni. Tapi kita tahu SR ni selari dengan PQ. So kita boleh gantilah PS tambah PQ. Kita ikut soalan dia nak dalam sebutan apa. Okay. So untuk yang ni, kita tengok raja di sebelah menunjukkan sebuah pentagon ABCDE. Diberi BC sama dengan 1/3 AE. Okay, BC 1/3 AE. AE dia dah bagi tahu, so kita tulis terus 1/3 B. Okay, ED sama dengan 1/2 AB. ED sama dengan 1/2 AB. Okay, so kita nak, dia nak kita ungkapkan, ini cikgu tunggu. Kita nak ungkapkan CD. CD jadi bermula dengan C. Itu CB tambah BA tambah AE tambah ED.
Okey. Ni kamu jangan lupalah sign dia. Okey, CB kita dah ada 1/3 B tapi tu adalah BC. So bila CB arah yang bertentangan kita kena letak negatif 1/3 B. So BA, berapa BA? Negatif A. AE, Negatif A. AE positif B. So ED tambah 1/2 A. Okay, so kita selesaikan je lah. Penyebut yang sama. So kita akan dapat 2/3 B tolak 1/2 E. Itu je lah. Okay. So kita tengok yang ni. Contoh 11. Hamzah mendayung perahu dari P ke seberang. Okay, P ke seberang. Sungai dengan halaju 5 km per jam. Manakala halaju ialah V sama dengan halaju arus sungai ialah 10 km per jam. Okey, cari arah dan halaju perahu itu. So kita nak cari halaju arah dia. Kita cari inilah dia punya hypotenuse. So macam mana cari hypotenuse? 10 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. So kita akan dapat berapa jawapan dia? 11 dan 18. Okay, so dia nak cari arah. 18. So dia nak cari arah. Arahnya ialah kat sini lah. So kita dah ada opposite, kita dah ada adjacent. So kita guna tan sama dengan 10 bahagi 5. Kita dapatlah ni jawapan dia. Okey. So kita tengok latih diri 8.5. Nampak tak? Sorry. Mana kata saya? Okay. Mana tadi? Okay. Yang ni nanti kamu tengoklah kalau sempat. Okay, kita tengok latih diri 8.6. Diberi O, X, Y dan Z ialah 4 titik dengan keadaan OX sama dengan 4X tolak 2Y. OY ni OZ. Okay, so dia kata jika titik X, Y dan Z ialah adalah segaris. So dia nak kita cari nilai K. So macam mana kita nak buat ni? So pertama kita lukis sebab dia kata segaris kan. So kita lukis X, Y, Z. Tapi dia bagi vektor dari 4 titik. Maksudnya dia ada satu lagi titik itu kat atas ni. Kat sini lah O. So bila dia kata segaris, kita tadi bila segaris ataupun selari kita kena cari pemalar, betul tak? Okay. So untuk cari pemalar kita buat X, Y sama dengan K, X, Z. Okay, so macam mana kita nak cari X, Y dan X, Z ni? Kita guna penambahan tadilah. X, Y. Sebab dia dah bagi OX, OY, OZ.
Okay, so XY sama dengan XO tambah apa dia? Kelas tambah apa? Nak cari XY? OY. OY sama dengan K. So nak cari XZ. XZ. Macam mana nak cari XZ? Ni XZ. XO tambah OZ. Macam mana cikgu tulis kat sini? X tolak 2Y. Kat sini K. OX ke sini. Okay. K. X tolak Y. Dan OZ 6X tambah 5Y. So XO arah yang bertentangan, betul tak? So bila arah bertentangan kita kena ubah sign dia. Tak pun kita, tak apalah. Tambah OY, berapa OY? KX tolak Y. Oh, dia dah bagi KX kat situ. Jadi kita tak boleh guna pemalang yang sama lah. Kita tak boleh guna pemalang K kat sini. Cikgu bagi kat sini lambda tambah OY. OY KX tolak Y sama dengan lambda XO. XO cikgu tukar sign terus lah. Jadi berapa? XO? Negatif 4X tambah 2Y. Okey. Semua dapat macam mana negatif 4X tambah 2Y? Tambah OZ 6X tambah 5Y. So sekarang ni kita nak cari lambda. So kita buat kat sini 4X tambah 2Y tambah KX tolak Y lambda. Okay, selesaikan kat dalam ni. Berapa kamu dapat dalam kurungan ni? Tambah je. 2X X sama tambah 2X tambah 7Y. 7Y. 2x. Dan ni terdapat 4 tambah K X tambah Y. Betul tak? Betul. Betul. Ini kita kembangkan 2 lambda X tambah 7 lambda Y. Okay, so kita samakan je lah. Okay, kat sini kita buat X. Okay, kat sini kita buat Y. So 4 tambah K sama dengan 2 lambda. So Y berapa Y? Kita samakan yang sini, samakan dengan belah sini. So kita dapat berapa? Dapat tak kelas? Y sama dengan 7 lambda. Okay, sekarang kita nak buang Y. Kita buang X. So kita ambil satu saja. 1 tambah 1 sama dengan 7 lambda. lambda. Okay, so lambda kita dah boleh cari belum? Dah. Dah. So lambda sama dengan
1/7. 1/7. 1/7. Okay, so kita boleh masukkanlah lambda kat sini. 4 tambah K sama dengan 2 lambda. So K sama dengan berapa? Negatif 26/7. Sekejap. Negatif 26. Cikgu tertinggal lah kat atas ni. Kat atas ni negatif tadi kan? Ni. So kat sini ialah negatif 4. Betul tak? Betul. Okey, jadi K ialah 30/7. 30/7. Okey. Semua boleh setakat ni? Boleh. 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 Okey. Boleh. So kita tengok soalan last sebelum kita buat quizzes. Sempat tak? Sempat Okey. Kat sini dia bagi A, B, C, D. Okey. Dan terdapat sebatang tiang lampu pada kedudukan E dengan keadaan BE sama dengan BE nisbah ED sama dengan 3/1. So maksudnya kat sini BE 3. BE 3 kat sini 1. Okey. Lorong AB dan DC adalah selari. AB dan DC adalah selari. Dan DC sama dengan 4/3 AB. Maksudnya kat sini 4/3 24X. Okey. So, kat mana saya nak lukis ni? Nak tulis. Cikgu padam dulu yang ni boleh tak? Okey. So, cikgu buat kat sini. Dia nak kita ungkapkan BD. Jadi macam mana nak cari BD? Kelas boleh tolong saya macam mana nak cari BD? BA AD. BA tambah AD. So BA kita dah ada berapa BA? Negatif 24X. Okey. Tambah AD 20Y. So kita dah dapat BD. So seterusnya dia nak kita cari AE. AE. Mana AE? Okey, ni AE. So kita mula dengan A, habis dengan E. So A, AB tambah AB tambah sini BE. Semua boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, so AB berapa AB? Bagi kat saya. AB 24X. 24X. BE Negatif 24X tambah 20Y. BE dia bagi tahu tadi BE. Okey, BE sama dengan kita
kita buat 3/4 BD. Boleh tahu tak macam mana dapat? Kita tengok kat sini, BD panjang dia 4. Nisbah lah yang dia bagi, 4. So jadi BE ialah 3/4 BD. Boleh tak? Boleh. Eh. So jadi kita dah dapat tadi BD, so kita masukkan je lah. Kat sini 3/4 BD negatif 24X tambah 20Y. So selesaikan 24X tambah berapa? Tambahlah negatif. Berapa? 3/4 darab negatif 24X. Negatif 18X. Okey. Okey. 3/4 darab 20Y. 15Y. Okey. So kita boleh ringkaskan lagi. Selesaikan lagi, kita akan dapat 6X tambah 15Y. Okey, kita dah dapat AE. Settle untuk A. So seterusnya kita tengok soalan B, tunjukkan bahawa lorong AE selari dengan BC. Okey, soalan selari ni memang soalan famous lah. Memang dia akan selalu tanya kita berkaitan dengan selari ni. So AE. So bila selari apa yang kita kena buat? Cari pemalas. Cari pemalas. Pemalas AE dengan BC. Okey, BC kita dah ada belum BC? Belum. Okey. Tadi dia dah bagi tahu mana soalan tadi dia cakap AB dan DC adalah selari dengan DC 43 AB. Kecil sangat. Nampak tak? Nampak tak kalau cikgu macam ni? Okey. So sekarang kita kena cari BC dululah. Kita settle BC dulu. So macam mana nak cari BC? BD tambah apa? DC. BC. Okay, sebab BC belum ada, so kita kena carilah dia punya BC. So BD tadi kita dah ada negatif 24X tambah 20Y. DC? DC dia dah bagi tahu DC sama dengan apa tadi? 4/3 AB. So berapa 4/3 AB? So kita masukkan je lah. DC sama dengan 4/3 AB. AB berapa kelas? 24X. So kita selesaikan. Empat per 3 darab 24X dapat berapa? 32X. So selesaikan. Negatif 24X dengan 32X. Kita akan dapat 8X tambah 20Y. Okey. Settle. Dah ada BC. So barulah kita boleh selesaikan AE sama dengan K. Apa tadi? K apa? BC. So masukkan je lah. AE 6X tambah 15Y. K
Okey, BC berapa tadi? 8x tambah 20y. Okey, 8x tambah 20y. So macam mana nak selesaikan? Samalah macam tadi, kita bahagi bahagian X dengan bahagian Y. So X 6 sama dengan 8K. 8K. So K sama dengan 3 per 4. Betul tak? Betul. Okay, kita tengok Y pula. Y 15 sama dengan 20 K. So K sama dengan sama 3 per 4. Okay, so kita tengok nilai K adalah sama. Jadi betul lah AE dan KB, AE dan BC ialah selari. So kita buat kesimpulan AE sama dengan 3 per 4 BC. Jadi AE dan BC selari. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, so sekejap Okay, ni quizzes kita. Kejap je, 10 soalan je cikgu buat. Okay, semua ready Cikgu hantar link dekat dalam Google Meet. Janganlah terkeluar kan. Tiba terkeluar mampus. Okay. Boleh try masuk? Okay, letak nama penuh Tak apalah nama singkatan pun. Okay, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okay, so sementara kita tunggu kawan masuk. Okay, cuba refresh balik apa yang kita dah belajar. Okay, kalau kuantiti vektor, dia kena ada apa? Magnitude dengan arah. Magnitude dengan arah. Kalau skala, Magnitude magnitude je. sahaja. Okay. Lepas tu kita tahu macam mana nak tulis, nak lukis vektor, betul kan? Okay. Lagi kita dah belajar apa lagi tadi? Penambahan penolakan. Penambahan dengan penolakan. Lagi, apa lagi kita dah belajar tadi? Konjektor. Hukum. Kita nak cari pemalar. Okay, nak cari pemalar bila soalan dia cakap apa? Bila vektor tu selari ataupun segaris. Okay, bila dia cakap bukan sifar dan tidak segaris, tidak selari. Jadi kita nak kena buat apa? Samakan dengan sifar. Samakan dengan kosong. Okay, tu je lah. Okay, semua dah masuk? Ada yang belum masuk? Semua dah Berapa orang kita dalam Google Meet? Saya rasa lebih 50 lebih tadi. 82. 81. Yang lain yang belum masuk ni? Kenapa? Tak ada internet ke? Lambat cikgu. Masih mencuba cikgu. Tadi. Okay, cuba lagi.
Cikgu bagi masa 30 saat lagi boleh tak? Boleh. Boleh. Cuba sebab kita dah nak pukul 4 dah ni. Okay, dah boleh mula ke? Semua dah ready? Boleh. Boleh dah. Cikgu mulakan Boleh. Okay. Okay, siapa dapat top 1, cikgu bagi hadiah. Jawab elok. Okay, sekarang Aida tengah leading Wan Akil, Iman Nur. Okay, Wan Akil sekarang. Masih lagi Wan Akil leading. Diikuti dengan Iman Nur, Aida. Bising je saya kan. Okay, so okay, semua dah selesai ke? Jam 3 lagi. Okay, tak apa, kita tunggu Dah, kawan-kawan. cikgu. Semua dah ni Aifah belum? Dah cikgu. Semua dah Dah. So Aida yang leading dapat nombor 1. Semua betul Aida? Tahniah. Tahniah Aida.
Okay, nanti Aida PM cikgu Cikgu bagi hadiah. Okay. Okay, so tu je lah untuk hari ni. Okay, sementara tu sekejap. Boleh ambil link untuk isi kehadiran. Mana saya nak buka? Sekejap. Asal macam bela ni. Buka Meet. Okay. So, isi